Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berhujung minggu buat semua penonton Nona. Rasanya masih belum terlambat untuk Mira ucapkan selamat Hari Deepavali buat seluruh penganut agama Hindu di Malaysia. Deepavali Tina Batukal. Semoga pesta cahaya tahun ini disambut dengan gembira walau dalam norma baharu. Baiklah, kali ini Nona bersiaran di Laman Gaharu Emas yang terletak di Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Menariknya, ladang yang berkeluasan 3 ekar ini ditanam dengan 1,200 batang pokok gaharu yang kini usianya mencecah 13 tahun. Lebih unik, ladang ini ditransformasikan menjadi ruang acara tertutup bagi mereka yang inginkan majlis yang lebih privasi. Menarik minggu ini. Pilihan kebanyakan pengantin perempuan adalah sari dan juga lengga. Umi dia dikebumikan subuh tu pada pukul 4 pagi. Dia bangun, dia pandang kat tangga, dia kata Umi. Itu Umi dia tengok. Kan dia mimpi tapi dia mata dia buka. Umi tu dia tengok kat tingkat pun Umi. Itu Umi balik. Dia rindu sangat. Saya sedih. Melihat dan bergambar dengan orange cosmos dan juga pink molly grass, bunga-bunga dan rumput pink ini hanya tumbuh segar pada musim nurul, iaitu bermula penghujung September hingga November. Kalau saya pergi kat mana-mana pun, ada juga peminat yang jumpa saya cakap lagu ni temukan jodoh dia orang sebagai hadiah kepada kasih dia, kepada mak dia. Memilih baju pengantin adalah sesuatu yang mengujakan buat mereka yang mahu melangsungkan perkahwinan. Setiap pasangan pasti ingin kelihatan menarik di hari bahagia. Segmen Fashion minggu ini mengenengahkan baju pengantin dan pengapit wanita India daripada koleksi Jansri Saris. Masyarakat India percaya penggunaan material kain sutera dapat memberikan aura positif buat si pengantin. Busana perkahwinan kaum India mempunyai nilai estetika yang tersendiri. Mereka berpegang kepada adat dan budaya yang diwarisi. Pakaian pengantin yang dikenakan biasanya melambangkan status keluarga. Terdapat 2 jenis rekaan pakaian pengantin perempuan yang menjadi pilihan utama bakal ratu sehari. Pilihan kebanyakan pengantin perempuan India di Malaysia adalah sari dan juga lengga. Kalau kita tengokkan pada masa sekarang, pengantin perempuan kebanyakannya memilih lengga kerana it's flare and mereka nampak seperti princess. So since it's a special occasion, mereka lebih suka memakai sari dan juga lengga untuk perkahwinan mereka. Selain sari, busana lengga antara rekaan yang sering menjadi pilihan pengantin. Padanan baju pendek dan skirt labur dengan hiasan perincian manik serta sulaman benang emas pasti menyelahkan lagi penampilan di hari bahagia. Pada kali ini, kita telah desain lengga merah. Skirt lengga tersebut adalah kain georgette yang penuhi dengan hiasan, sulaman tangan. Dan pada masa yang sama, kita telah menggunakan kain lace untuk blouse dan kain soft net untuk selendang. Untuk selendangnya, Sri telah menambahkan labuci dengan manik supaya dia menjadikannya lebih mewah dan sesuai untuk pengantin memakainya. Kehadiran pengapit yang menemani pengantin selalunya terdiri daripada teman rapat yang pastinya menyerikan lagi suasana. Jansri Saris tidak ketinggalan mengeluarkan rekaan pakaian buat pengapit yang bermotifkan bunga-bungaan. Pada masa yang sama, kita juga telah membuat desain baju yang pelbagai untuk memberi pilihan kepada customer kita. Antara desain baju yang telah kita lancar pada kali ini ialah set syarara, lengga dan juga anarkali gown. Pada masa yang sama, baju yang telah kita reka pada kali ini juga lebih inklusif kepada pelbagai bentuk badan. Pemilihan rona yang lebih lembut sesuai buat rekaan pakaian pengapit agar tidak berlebihan mencuri tumpuan si pengantin yang diraikan. Terdapat juga beberapa pantang larang yang perlu diambil tahu dalam pemilihan busana pengantin wanita India bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku mengikut kepercayaan mereka. Kalau mengikutkan tradisi kaum India, pakaian yang berwarna hitam sama sekali tidak dibenarkan semasa perkahwinan.
Itu adalah salah satu pantang larang kaum India untuk pakaian pengantin. Lagi satu ialah semasa kita membeli baju pengantin, ada segelintir masyarakat yang memilih tarikh yang sesuai mengikut kalender Hindu untuk memastikan hari tersebut adalah hari yang terbaik untuk membeli pakaian pengantin. Bagi busana pengantin, harganya antara RM500 sehingga RM1,500 mengikut rekaan yang diinginkan. Manakala harga bagi pakaian pengapit pula bermula serendah RM250 hingga RM700. Kalau kita tengokkan di Malaysia, sekarang warna yang trending adalah warna pastel. So kebanyakan pengantin perempuan India, kaum India, lebih menggemari warna pastel. Tetapi ramai juga yang masih lagi membeli sari ataupun memakai pakaian yang berwarna merah atau maroon kerana it is an all-time favorite colour. Di samping memperlihatkan gaya mewah dengan tenunan, sulaman dan material yang digunakan, Sri bijak menyuai padan gaya moden dan tradisional bagi menyuntik kelainan dalam setiap rekaan. Pakaian pengantin pada zaman sekarang mengikut trend semasa. So, kalau kita tengokkan pakaian pengantin, walaupun perkahwinan itu adalah satu majlis yang tradisional, pakaian pengantin perempuan kemungkinan besar ada ciri-ciri moden dari segi sulaman dan juga reka bentuk pakaian. Jika lengga menggunakan 9 hingga 12 meter kain, bagi sari pula, kain yang digunakan adalah berukuran 5 hingga 6 meter. Reaksi daripada pelanggan-pelanggan sering dijadikan sumber inspirasi Sri dalam menghasilkan rekaan terbaru. Sri ingin mengucapkan Selamat Hari Deepavali kepada semua penonton Nona yang beragama Hindu. Hai, saya Pushpa Narayan. Vanakkam. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua yang menyambut. Jangan lupa stay healthy and stay safe. Yen Yeneye Deepavali Nalwal Betul. Kehilangan kedua ibu bapa serentak adalah detik yang amat memilukan, apatah lagi di usia yang sangat muda. Lebih menyentuh hati apabila tidak dapat melihat dan memberi ciuman terakhir buat yang tersayang. Namun ini adalah takdir dan ketentuannya. Warga Nona menyantuni kisah 5 beradik yatim piatu dari Kota Perdana Seri Kembangan, Selangor. Mereka kehilangan ibu bapa dalam tempoh 2 bulan akibat COVID-19. Hanya berselang 2 bulan, 5 kanak-kanak menjadi yatim piatu sekelip mata setelah kehilangan kedua orang tua mereka akibat kekejaman virus COVID-19. Muhammad Nasir Tahal, 46 tahun, menghembuskan nafas terakhirnya pada 11 Ogos lalu setelah 17 hari ditidurkan. Dia dijangkiti virus COVID semasa membuat kerja amal membantu mereka yang memerlukan. Diorang bila dah demam tu, diorang mula buat swab test kan. Lepas tu rupanya semua-semua 5 anak dia positif. Umi dengan Abi dia pun positif 7 lah. Tapi dia kuarantin kat rumah je sebab hospital penuh. Dan makin hari makin teruk sampai diorang ke hospital tu, kita risaulah kan. Sampai ke hospital sebab SPO tu diorang sangat rendah waktu tu. Abang ipar saya
Dia drop SpO2 sampai 60. Memang sangat risau lah waktu tu. Bila dah drop tu baru kita tahu, oh macam ni rupanya situation kalau dah kategori 4. Waktu tu doktor cakap masa sebelum admit ke Hospital Putrajaya tu, abang ipar saya dah kategori 4 dah. Dalam dok masa tanya khabar kata okey, semua okey, tapi dah kategori 4. Jadi kita orang jadi panik. Waktu tu pula raya haji. Memang tak rasa raya langsung lah. Waktu tu kita dok risaukan dia. Kita terfikir je dia apa yang akan jadi next. Macam tu lah. Hospital sana dia orang buat bantuan semua tapi dia tak boleh nak cover lah dia punya pernafasan tu sebab menantu saya tu dia ada asma. Lepas tu dah macam 4 hari 5 saya pun tak pastilah. Atau pihak hospital tidurkan sampai ke hari ke-18 tak sedar langsung. Habis tu doktor dah buat video call pun dia tak ada apa-apa kan. Sampailah pada hari yang ke-18 tu diisytiharkan dah mati otak. Hai, Assalamualaikum. Keadaan Ida Haryani Abdul Razak, 38 tahun, semakin hari semakin membimbangkan. Setelah 63 hari bertarung nyawa, akhirnya Ida turut dijemput Ilahi pada 7 Oktober 2021. Sebelum pemergian keduanya, mereka pernah bergurau meminta ibu dan ayahnya untuk tinggal di rumah ini kerana mereka mahu tinggal di Cyberjaya dan kata-kata itu menjadi kenyataan apabila keduanya bersemadi di tanah perkuburan di Cyberjaya. Anak sulung saya, walaupun anak-anak saya dah kahwin tapi kasih sayang saya tetap menyayangi anak-anak. Lama sekali bila tengok cucu-cucu kan, mana sudut saya pandang, semua nampak wajah dia orang. Minta maaf, saya sedih. Makan pun tak ke mana, tidur pun sangat kurang. Sebab budak-budak ni ada yang bila apa-apa buat, semua teringat dekat Abi. Kalau Wan buat kerja, Wan rajin lah macam Umi. Dia, Wan masak sedap lah macam Umi. Jadi saya tak boleh. Macam dia orang, memanglah baru hari Umi dia dikebumikan, subuh tu pada pukul 4 pagi. Dia bangun, dia pandang kat tangga, dia kata Umi. Itu Umi kata ingat. Kan dia mimpi tapi dia mata dia buka. Umi tu dia tengok dekat tingkap pun Umi. Itu Umi balik. Dia rindu sangat sebab dah 2 bulan lebih. Masih dia pergi hospital tu anak-anak tengah tidur. Tak dapat peluk apa-apa semua. Ingatkan pergi boleh balik kan. Tapi harapan kami pergi dalam 64 hari juang. Saya kecewa sangat, tapi dah takdir Tuhan kan. Hanan Humaira 3 tahun, Muhammad Hawas 6 tahun, Muhammad Haras 7 tahun, Husna Humaira 9 tahun dan Muhammad Hadrami 11 tahun kini menumpang kasih bersama datuk dan neneknya di kediaman ibu bapa mereka di Sri Kembangan, Selangor. Saya sendirilah yang nak macam itulah. Kita yang jadi sebagai penjaga dia kan. Jadi kita yang pindah kemari lah. Dan dia turut dia anak-anak semualah. Memanglah perasaan seorang datuk kan, kehilangan anak dan tinggal cucu-cucunya yang ketiadaan mak bapaknya kan, amat sedih lah kan. Dan tak menyangka lah yang perkara ni dia berlaku, tapi dah ketentuan Allah Ta'ala, kita tak boleh nak elak lah. Selama ini hubungan adik dengan dia rapat, lebih lagi dia anak sulung kan. Yang suaminya pula dia tu anak tunggal, dia tak ada mak ayahnya lagi dah. Jadi kami inilah sebagai pengganti mak ayah dia kan. Pagi tadi masa kami sembahyang subuh, dia datang, dia kata Umi, Wan, Haras tak pernah mimpi Ami dengan Umi, Abi dengan Umi. Itu kenapa dia kata? Dia cakap sebab kita selalu solat untuk doa pada Umi dengan Abi. Itu sebablah
tak mimpi. Ambil Umi dengan Abi bergembira sebab kita ingatkan Umi dengan Abi. Itu kata, itu dia berdoa. Dia doa. Cuba baca doa. Orang nak dengar macam mana. Dia kata, Ya Allah, masukkan Ami dengan Umi ke dalam syurga tu. Saya menangis pagi tadi. Dia rindu. Kat kanak ni dia cukuplah ada orang lain dekat surrounding dia. Macam tiap kali kita orang berkumpul hujung minggu ramai-ramai, dia orang rasa okey, orang happy. Macam biasa je. Cuma yang bezanya Umi dengan Abi tak ada. Tapi bila kita orang dah slowly balik ke rumah masing-masing kan, sebab ada yang kerja, ada yang ada keluarga sendiri. Jadi start dah rasa sunyi, rumah ni dah tak ada orang. Mula dia orang akan teringat balik, slowly throwback. Dan mak saya kata bila dah semua dah balik tu, ada yang duduk sorang-sorang dalam bilik, teringat tengok gambar gitulah. Jadi kita keraplah kena tanya khabar budak-budak ni macam mana, okey ke. Mungkin kita orang akan kerap balik ke rumah sini untuk jenguk, buat makan-makan lagi ke. Macam itulah. Keluarga ini bersyukur kerana nasib kelima-lima anak yatim ini terbela apabila mendapat perhatian dan sumbangan daripada pelbagai pihak, termasuk Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri. Macam untuk masa depan, kita mestilah nak yang terbaik kan. Of course, kita nak sambung balik apa yang hajat Umi dengan Abi dia nak, which is dia nak anak-anak dia jadi berjaya dunia akhirat kan. Jadi kita kena seimbangkanlah. Bukan senang sebab kita nak arrangekan dia punya pendidikan lagi dengan zaman sekarang, pendidikan through online. Jadi kita harap dia dapat fokus untuk pelajaran dia. Kita orang selalu cakap kat dia orang, kalau boleh buat yang terbaiklah untuk belajar. Sebab dah ramai banyak pihak yang membantu untuk pelajaran diorang, masa depan diorang. Jadi kalau sia-sia kalau kita tak manfaat betul-betul. Jadi kita kena tekankan diorang punya pelajaran tu lah. Most importantly pelajaran tu. Supaya belajar rajin, kena fokus, jangan malas-malas. Sebab ramai dah orang tolong ni. Kita kena bersyukur. Tak semua orang boleh dapat peluang yang macam budak-budak yang dapat kan. Jadi itulah. Paling rindu pergi jalan-jalan sama-sama dengan Abi. Makan sama-sama. Masukkan rumah sama-sama. Assalamualaikum. Kau punya dosa suami, kau punya dosa sabi, kau punya Umi dan Nabi kebahagiaan dan syukur. Ya Allah ya Tuhanku, dapatkanlah Umi dan Abi di kalangan beriman. Bukanlah dosa kedua ibu bapa Umi dan Abi. Semoga keduanya dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Bukan mudah untuk bertahan dalam industri muzik selama 36 tahun. Pelbagai onak dan duri yang telah dilalui oleh penyanyi bersuara lunak dan merdu Ramlah Ram. Mengenali penyanyi era 1980-an ini yang popular dengan lagu Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu, Ramlah Ram adalah penyanyi Malaysia yang berjaya mengeluarkan album solo terbaru dalam setiap dekad selama hampir 40 tahun. Ramlah Ram memulakan kerjaya seninya sejak tahun 1986 dengan terlahirnya album pertama yang diterbitkan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab yang berjudul Sabarlah Sayang. Penyanyi yang berasal dari Tangkak Johor ini mula memasuki pelbagai pertandingan nyanyian seawal sekolah rendah lagi. Saya ni sebenarnya memang daripada kecil dah saya memang suka menyanyi sebab saya ni banyak terdah kepada family saya yang semuanya memang suka menyanyi sebab kita orang ni memang darah seni kan. So saya mula menyanyi, memberanikan diri berhadapan dengan orang ramai, nyanyi depan orang ramai kan, nyanyi di majlis-majlis kenduri kahwin. Dan lepas tu bila saya dah habis sekolah, dah habis form 5 and then saya mencuba, walaupun selama ni saya tak pernah mencuba pertandingan besar, tapi sekali tu saya memberanikan diri saya untuk menyertai pertandingan pada tahun 1985 dan alhamdulillah rezeki saya pada malam itu dan saya menjadi juara untuk tahun itu. Dan daripada situ
bermulalah kerjaya saya sebagai seorang recording artist. Namanya kian meniti di bibir peminat apabila memasuki pertandingan anugerah juara lagu pada tahun 1988. Lagu Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu melonjakkan nama Ramlah Ram apabila merangkul persembahan terbaik serta anugerah juara lagu 1988. Tentang baju tu, memanglah saya sendiri pun tak dapat lupakan sampai sekarang. Dia menjadi sejarah dan juga dia yang jadi orang bercerita sampai sekarang. Sebab masa tu memang saya rasa memang tak ada lagi. Memang tak ada lagi lah. Artis yang naik pentas, penyanyi yang naik pentas yang pakai baju lampu. Sebelum tu memang tak ada. So saya adalah artis pertama yang pakai baju berlampu yang ada. Sebenarnya dia bukan lambang hati saja. Dia memang ada bentuk kunci sampai dekat kaki saya tu ada bentuk kunci. Maknanya lambang hati dan juga kunci. Baju ni sebenarnya diinspirasikan oleh Puan Norma Norel kerana dia masa tu adalah sebagai image consultant di BMG dan dialah yang punya idea untuk baju ni. Maksudnya buatkan baju ni untuk saya sempena lagu tu. Walaupun banyak ada yang suka, ada yang tak suka, tapi memang apa yang diharapkan oleh Puan Norma Norel adalah lagu ni baju ni akan diingat sampai bila-bila dan satu masa akan datang. Dan ianya memang menjadi satu kenyataan yang di mana baju tu memang diingat sampai sekarang. Dan sejarah lagu tu sampai sekarang diceritakan. Baju tu sekarang, kalau nak tahu baju tu sekarang dekat mana, dia ada dekat Puan Norma Norel dalam simpanan dia. Lagu ini juga membuatkan Ramlah Ram digelar Whitney Houston Malaysia kerana mampu menyanyi sehingga nada F sharp setanding penyanyi antarabangsa itu. Album Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu pernah mendapat anugerah album Melayu pertama mencapai hasil jualan tertinggi serta tercatat dalam Malaysia Book of Record. Sambutan peminat masa tu memang sangat dahsyat lah, sangat hebat lah bagi saya. Sebab kalau saya pergi kat mana-mana pun, di mana saja orang nyanyi lagu tu. Kalau dekat kedai pun saya kata mesti dengar lagu tu. Di corong-corong radio pun mana-mana pun semua akan kedengaran lagu tu. Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Ada juga peminat yang jumpa saya cakap lagu ni temukan jodoh dia orang. Ada juga yang kata lagu ni temukan dia dengan kekasih dia sebagai hadiah kepada kekasih dia, kepada mak dia. Dan bila saya menyanyi kat pentas ke, kat mana-mana ke, nanti ada yang bagi saya rantai bentuk kunci, ada yang bagi saya rantai bentuk love, sampai bila jumpa saya akan buat tanda love tu. Dan memang amat sinonim lah. Love dengan kunci tu memang amat sinonim dengan saya sebab sempena lagu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Sejak itu, bakat insan bernama Ramlah Ram bersinar sehingga sering dihantar mewakili negara dalam pelbagai pertandingan nyanyian di peringkat antarabangsa. Saya berpeluang dan banyak diberi peluang untuk menjadi wakil kepada Malaysia di dalam ASEAN Song Festival di luar-luar negara macam Dallas, di Hong Kong, di Australia, Philippines dan banyak lagi lah. Dan yang paling saya tak dapat lupakan adalah masa saya menjadi juara di dalam pertandingan Golden Vocalist Festival masa tu di Vietnam. Masa tu saya pergi di Vietnam, saya wakil ke Vietnam dan saya telah berjaya sebagai juara masa tu dengan lagu yang saya bawa pada malam tu adalah lagu Keangkuhanmu yang dicipta oleh Salman. Dan ini memang menjadi kenangan saya lah, memang takkan saya lupakan. Jadi bila saya tengok benda-benda ni semua, bila saya itu akan menjadi satu semangat bagi saya yang untuk saya terus bergerak, maksudnya terus ke hadapan, dan ini di antara semangat saya. Sehingga kini Ramlah Ram berjaya menghasilkan 13 album solo dari tahun 1986 sehingga tahun 2000. Kebanyakan albumnya mendapat pengiktirafan seperti double platinum disc, single platinum disc, silver dan juga gold. Untuk sentiasa berada di dalam industri hiburan Malaysia, pada tahun ini Ramlah Ram turut menghasilkan single terbarunya. Semoga terus mewarnai industri seni muzik tanah air.
Pada tahun ini, saya telah pun keluar dengan single terbaru, lagu ciptaan Ajai dan arrangementnya oleh Sharon Paul. Dan insya-Allah dalam masa terdekat ni, mungkin pada hujung tahun ni ataupun awal tahun depan akan menyusul single terbaru saya yang lain. Kepada peminat-peminat saya kat luar sana, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua kerana selama ini menyokong saya, memberi semangat untuk saya, mendoakan saya. Jadi memang saya tak terbalas budi-budi itu semua. Sukarnya untukku berpisah denganmu, kau kunci cintaku di dalam hatimu. Hatiku menangis karenamu, kau kunci cintaku di dalam hatimu. Kambing varvel serta pelbagai jenis manisan antara menu yang terkenal dihidangkan sewaktu perayaan Deepavali. Segmen Air Tangan membawakan khas kepada anda cara penyediaan hidangan istimewa ini. Rasanya yang enak dan mudah disediakan pastinya menjadi pilihan penonton untuk mencubanya. Apabila tiba musim perayaan, pastinya pelbagai menu yang enak menjadi hidangan. Sheena, 34 tahun, menjadikan ibunya sebagai inspirasi, mahir menyediakan masakan India maupun Melayu. Hai semua, saya Sheena daripada Sheena's Cooking Passion. Bersempena dengan hari Deepavali ini, Sheena nak tunjukkan cara masak kambing varvel. So, let's look at the ingredients. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 4 sekawan, daun kari, bawang putih dan halia yang sudah dikisar, garam, cili kering, daun ketumbar, cili padi, serbuk kunyit, serbuk cili, serbuk jintan manis, jintan putih, lada hitam dan biji ketumbar yang sudah dikisar, garam masala, 5 biji bawang besar dan kambing yang sudah direbus sehingga lembut. Okay, sekarang kita nak panaskan minyak dulu. Dan sekarang Sheena nak masukkan 4 sekawan ni. Also, Sheena nak masukkan daun kari. And then masukkan cili kering. And masukkan paste halia dengan bawang putih. Sekarang kita nak kacau dia. Tumis menggunakan api yang perlahan sehingga bau mentah halia dan bawang putih hilang. Kita nak masukkan bawang. Kat sini Sheena ada 5 bawang. Penggunaan bawang merah yang banyak akan membangkitkan aroma masakan yang lebih enak dan lazat. Okay, kat sini Sheena ada serbuk kunyit, 2 sudu. Ni serbuk Kashmiri chili powder. Kashmiri chili powder ni you can get at any Indian shops. Dekat sini, ini adalah blend mixture Sheena punya own spice. Kat sini ada biji ketumbar, jintan manis, jintan putih dengan lada hitam yang Sheena dah blend sekali, and garam masala. So kita nak masukkan ni semua sekali. Kacau rata semua bahan sehingga pecah minyak. Boleh tambah sedikit minyak jika perlu. Gunakan api yang sederhana bagi mengelakkan rempah menjadi hangus. Sekarang kita nak masukkan mutton. Kita kacau. Kat sini ada dalam 3 cili padi. So, I nak masukkan sedikit daun ketumbar. Okay, gaul sekali. And dah siap. So, mutton varvel by Sheena is done. Kambing masak varvel adalah hidangan yang sangat popular dan sinonim dengan perayaan Deepavali. Aroma rempah dan daging kambing yang digaul sebati semestinya dapat membangkitkan selera buat tetamu yang hadir. Menu kedua yang Sheena nak tunjuk hari ini adalah ghee balls. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kacang hijau yang telah disangai dan dikisar bersama gula icing, kacang gajus, minyak sapi dan kismis.
Masukkan minyak sapi, kacang gajus dan kismis ke dalam kuali. Masak dengan api yang perlahan. Biarkan seketika dan gaul sehingga mendidih dan berbuih. Tutupkan api, kemudian campurkan bahan ke dalam tepung kacang hijau yang sudah disangai. Okay, kita nak masukkan little by little. Gaulkan sehingga subati dan bentukkan acuan tersebut menjadi berbola kecil. Okey, sekarang Sheena dah gaul semua. So sekarang kita nak bulat-bulatkan. Okay. So usually kalau you pergi rumah siapa-siapa untuk Deepawali, you akan nampak plastik macam ni. So this is how we balut. This is the traditional way lah. Kalau you nampak plastik macam ni, you dah kena tahu dalam mesti ada gift box. This is how it looks. Berbola minyak sapi antara manisan yang enak dan mudah disediakan. Bahan-bahannya yang senang didapati pastinya menarik minat penonton untuk mencuba. So Sheena dah tunjukkan 2 resepi untuk hari ini yang you all kena cuba kat rumah for this Deepawali. So terima kasih, selamat mencuba dan Anevarukum Deepawali Nalvaltukal. Peminat K-drama pastinya teruja jika dapat menjejakkan kaki ke lokasi penggambaran yang dijalankan. Bersama pelajar PhD bidang pengajian ekonomi Dongguk Universiti Korea, Ukasha Shakina Akbar meninjau beberapa lokasi drama Itaewon Class yang menawarkan pemandangan yang cantik dan menawan hati. 안녕하세요. 대한민국 서울에서 인사드리겠습니다. Assalamualaikum, nama saya Ukasha. Saya berasal dari Kota Tinggi Johor. Saya merupakan pelajar tahun 3 ijazah kedoktoran PhD dalam bidang pengajian ekonomi di Dongguk University, Seoul, Korea. Ini merupakan tahun ketiga saya berada di Seoul. Saya tiba di Korea pada tahun 2019 sebagai pelajar tajaan Korean Government di bawah program beasiswa Global Korean Scholars ataupun lebih dikenali sebagai GKS. Di sinilah terletaknya bangunan departmen saya, di mana terletaknya lecture hall, kelas, perjumpaan dengan profesor dan sebagainya. Saya merupakan pelajar di bawah Department of Economics, Fakulti Sains Sosial. Rata-rata kuliah ataupun lecture adalah menggunakan bahasa Korea. Sebagai pelajar PhD di sini, saya banyak meluangkan masa belajar sendiri di perpustakaan atau kafe-kafe berdekatan dengan kampus. Salah satu budaya yang menarik pada saya di universiti di Korea adalah pada kebiasaannya selepas tamat setiap semester, profesor akan meluangkan masa bersama dengan pelajar-pelajar untuk makan malam sebagai tanda menghargai hard work serta effort sepanjang semester di universiti. Situasi pembelajaran di Korea tak banyak berbeza berbanding di Malaysia sebenarnya. Sama seperti di mana-mana negara lain semenjak pandemik COVID-19, semua kelas dijalankan secara online. Dongguk University juga terkenal dengan lokasinya yang terletak di Central Seoul, iaitu di antara Dongdaemun dan Myeongdong. Bukan setakat itu sahaja, ia juga terletak betul-betul di bawah kaki Gunung Namsan, menjadikan pemandangan dari bangunan-bangunan universiti ini menarik. Selain daripada pelajar sepenuh masa, saya juga merupakan Korea Tourism Ambassador pada tahun 2021. Pelantikan sebagai Duta Pelancongan Korea ini adalah melalui program Wow Korea, di mana program ini bertujuan untuk mempromosikan pelbagai destinasi-destinasi pelancongan bukan sahaja di Seoul, malah di pelbagai provinsi lain seluruh Korea. Dan ia khususnya bertarget kepada negara-negara Southeast Asia dan juga negara-negara di Middle East. Salah satu menara yang ikonik dan simbolik di bandar Seoul adalah Namsan Seoul Tower. Menara ini boleh dilihat dari pelbagai sudut di bandar Seoul.
Antaranya termasuklah sekitar lokasi penggambaran drama popular iaitu Itaewon Class. Tiga lokasi penggambaran yang mudah diakses dengan pengangkutan awam. Pertama adalah Backbone Square. Backbone Square adalah salah satu taman rekreasi dalam sebahagian Namsan Park. Uniknya, di sini juga terdapat Seoul City Wall yang dibina hampir 600 tahun dahulu oleh King Taejo semasa Joseon Dynasty. Dan Seoul City Wall ini pada masa dahulu berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk melindungi bandar Seoul. Banyak scene dalam drama Itaewon Class oleh Park Seo-roy dan Lee So dilakonkan di Baekbone Square ni. Yang kedua adalah Nok Sapyeong Bridge. Nok Sapyeong Bridge ini adalah merupakan overhead bridge atau terjantas di atas Nok Sapyeong Subway Station. Dan stesen ini terletak bersebelahan dengan Itaewon Station. Kemudian yang ketiga adalah Cafe Oriole. Populariti drama Itaewon Class ni menjadikan pelancong dan penduduk tempatan lebih familiar dengan nama Cafe Dambang berbanding Cafe Oriole tu sendiri sebenarnya. Dan ia merupakan rooftop brunch cafe di daerah Yongsan dan kedudukannya yang agak tinggi menjadikan pemandangan dari rooftop ini sangat popular, lebih-lebih lagi sekitar waktu sunset. Meskipun drama Itaewon Class ni ditayangkan pada tahun 2020, namun popularitinya masih kekal sehingga hari ini. Selain itu, semasa drama ini ditayangkan, COVID-19 sudah mula merebak di dunia dan semasa itu perjalanan antarabangsa sudah mula dikawal. Jadi pelancong dari luar belum dapat merasai dan menjejak sendiri lokasi-lokasi penggambaran drama popular ini. Saya sendiri merupakan peminat K-drama dan minat dan kemahiran berbahasa Korea saya bermula dengan menonton Korean drama dan variety show, dan sudah pastinya saya sangat teruja setiap kali berpeluang untuk menjejak ke lokasi-lokasi penggambaran drama-drama di Korea. Situasi COVID-19 di Korea buat masa ini masih lagi terkawal, iaitu secara purata berada di bawah 2,000 kes pada setiap hari. Juga dengan peratus populasi yang telah lengkap divaksinasi hampir mencecah 68%, perlahan-lahan South Korea akan mula melangkah untuk return to normality. Cuaca di Korea sekarang ni agak sejuk. Suhu mula turun hingga ke 0 darjah Celsius pada waktu malam. Di sini kita dah masuk musim luruh. Bunga-bunga musim luruh bermekaran dan daun-daun juga sudah mula bertukar warna. Buat masa ini di Seoul, ramai yang menghala ke Olympic Park untuk melihat dan bergambar dengan orange cosmos dan juga pink molly grass. Bunga-bunga dan rumput pink ini hanya tumbuh segar pada musim luruh, iaitu bermula penghujung September hingga November. Jadi itu sahaja daripada saya dari Korea Selatan. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah pada tahun hadapan kita boleh jumpa di Korea Selatan dan saya juga boleh kembali ke Malaysia untuk visit keluarga di Malaysia. Terima kasih. Belajarlah daripada kejadian alam. Pokok, daun dan pohon sentiasa memayungi. Lihatlah kejadian daun yang luruh. Sabar ketika menghadapi kesukaran, namun sentiasa tersenyum menunggu hari yang baik untuk tumbuh semula. Kehidupan manusia juga sepertinya, lihat dalam diri sendiri untuk mengenal siapa kita. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Johari Omar dan Puan Zarina Abdul Manan kerana sudi menerima kunjungan kami di sini. Juga terima kasih kepada Datin Alida Azmi di Wedding Planner, Munstara Event dan Easy Canopy atas dekorasi ruang majlis yang lebih segar dan eksklusif ini. Baiklah, kita sudah pun tiba di penghujung siaran. Teruskan layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu